Tempat berhantu. Jangan cari pasal. Mungkin ada betulnya, tapi saya bukan cari hantu. Untuk yang baru di channel ini, saya bukan cari hantu. Dan ini adalah channel eksplorasi berkaitan sejarah, seram, mistik, fakta, Ray. Bukan dibuat-buat, lebih kepada kisah benar. Mengikut dari sumber orang-orang lama di sekitar kota Kinabalu dan Sabah, bangunan ini telah lama ditinggalkan, lebih daripada 20 tahun. Mengikut daripada beberapa sumber carian dan bacaan, bangunan ini asalnya milik Telekom Malaysia sebelum ianya didiami oleh Universiti Kebangsaan Malaysia dan Universiti Malaysia Sabah di awal tahun 1980. Setelah UMS dan UKM meninggalkan bangunan ini, maka bangunan ini seterusnya disewakan kepada Kolej Ibu Kota Kinabalu sebelum ianya ditinggalkan sepi sendiri di sini. Bangunan yang gah dan banyak berjasa pada mereka yang pernah datang dan bernaung di sini suatu ketika dahulu. Diceritakan oleh salah seorang bekas pelajar di sini, dikatakan selepas jam 6 petang, pelajar tidak dibenarkan berada di bangunan utama. Tidak pasti alasannya apa. Dikatakan juga beberapa blok bangunan kediaman asrama sering berlaku kes histeria dan gangguan-gangguan yang aneh yang masih menjadi tanda tanya dan perlukan jawapan. Yang pastinya segala kenangan suka dan duka, pahit manis di sini akan terus bersemadi di dalam fikiran mereka yang pernah berada di sini suatu ketika dahulu dan terus tertanam dan ditinggalkan di sini sendiri. Dekat bagian sini ada kesan contengan. Boleh tengok nama ni, Mad Rizwan, Rahman Rizwan apa, Zidra Mikarzain apa, Khairul, Wair Erwan, macam-macam lah dekat sini. PPSS, Datang KK, Mad Rizwan, Milkazrin, dan ada lagi lah beberapa sebab tulisan tu pun tak berapa terang. Sini boleh tengok Zul hantu. Tempat berhantu, jangan cari pasal. Tempat berhantu, jangan cari pasal. Mungkin dekat sini kantin suatu ketika dahulu, sebab dekat sini dia ada seakan senarai harga. Minuman adalah seperti berikut. Air 1 gelas 10 sen. Air batu plastik 20 sen. Minuman panas 1 ringgit. Minuman sejuk 1 ringgit 20 sen. Air panas 1 botol RM 50 sen. Minuman biasa dalam 1 botol RM 50 sen. Ini harga rare ya. Ini tahun bila ni? Rasanya 90-an 80-an punya harga ni.
Sekarang kita tak dapat dah harga macam ni. Betul-betul rare. Kalau sekarang ni dapat harga macam ni, saya rasa kita semua bertuah. Taklah kita tertekan sangat dalam kehidupan sehari-hari yang kita lalui. Dan memang hakikatnya kehidupan yang kita alami ataupun kita lalui sepanjang hari memang semakin lama semakin menekan. Ya, rakyat marhain macam kita boleh rasakan lah semua benda tu. Saya rasa lah yang ni mungkin kantin ataupun pantry. Dan yang dekat sana tu quarters, kediaman ataupun sebaliknya. Dan ada satu bangunan lagi, kalau boleh tengok dekat footage drone tu, yang bahagian belakang sana mungkin itu fakulti. Okey, fakulti ataupun ya yang sini kantin dan yang belakang ni fakulti. Tempat orang-orang study suatu ketika dahulu. Dan yang pastinya diorang ni semua dah kerja dan mungkin ada yang dah pension. Dan mungkin ada yang dah pergi. Untuk yang dah pergi tu kita sedekahkan Al-Fatihah dengan bacaan Al-Fatihah. Kalau tengok yang dekat sana tu dia ada tulis tau University. Lepas tu TEKN. Tak tahu apa. Adakah University Teknik? Sebab tulisan tu dah terpotong Dia akan ada signboard sana tapi dah terpadam. UNIVERSITI itu confirm lah University. Dan yang sebelah tu TEKN. Tak tahu apa. Teknik kah ataupun tekun kah? Saya tak pasti. Sebab itulah saya harap sangat ada orang-orang yang tahu tentang tempat ni, bolehlah ceritakan di ruangan komen. Kalau tengok dekat sana ada lambang yang masih kelihatan. Logo tu kelihatan seakan milik College Ibu Kota Kota Kinabalu. Keadaan logo tu pun agak lusuh dan pudar, tak berapa jelas. Tempat ni agak berair. Sebenarnya saya ada seorang cousin juga yang pernah belajar di sini di awal tahun 90-an. Dan dia pun sudah jadi pegawai tertinggi di dalam kerajaan. Agak susah saya nak jumpa dia. Memang ada terfikir untuk dapatkan sedikit maklumat tentang tempat ni. Tapi apakan daya, belum ada jodoh lagi. Saya tengok tempat ni pun memang banyak cerita dan kenangan kat sini. Saya harap ada ex-student yang pernah belajar dekat sini ataupun tenaga pengajar yang pernah mengajar di sini nampak video ni dan bolehlah berkongsi serba sedikit tentang sejarah tempat ni dan tentang cerita suka duka, kenangan pahit dan manis sepanjang korang berada di sini suatu ketika dahulu. Tengok pokok ni pun dah melekat dekat dinding bangunan ni. Memang dari keadaan yang macam ni pun kita dah tahu dah tempat ni telah ditinggalkan sejak sekian lama. Boleh tengok dekat sana, dia menjalar sampai ke atas. Biasanya keadaan yang macam ni ditinggalkan lebih daripada 20 tahun. Kita kena sentiasa waspada juga dengan sebarang kemungkinan. Ya, sedia maklum tempat-tempat yang macam ni yang pastinya akan menjadi tempat-tempat mereka yang tidak sepatutnya. Selain daripada hal-hal mistik dan spiritual tu, ya, mungkin orang-orang yang saya boleh katakan sebagai, ya, dia orang okey juga sebenarnya, tapi ada kalanya mereka menjadi bahaya. Tapi saya tak peduli. Andai kata dia ada sini tiba-tiba, dia diam, saya diam.
Tapi andai kata dia bertindak, bot saya ini pun boleh tahan keras juga. Ya, so kita tengok lagi apa yang ada di sekitar sini. Agak licin. Yang ini kalau ikutkan dia bersambung sebenarnya, tapi sudah terputus lah di bagian sini. Yang ini bagian tangga. Saya akan naik yang bagian nih, tengah-tengah nih. Kawasan dekat sini memang agak berair. Memangnya mengundang macam-macam hewan yang tidak sepatutnya. Tempat pun boleh tahan tinggi. Kalau kita naik explore nih, sebenarnya bukan satu perkara yang mudah. Boleh tengok ada kawasan retak dekat sini. Kawasan retak. Mereka mendakwa tempat ini keras dan ada hantu. Tapi macam biasa, kita bukanlah nak cari hantu untuk datang dekat sini. Lebih kepada kita menghayati dan keindahan dan mempelajari sedikit tentang tempat ni. Boleh tahan besar tempat ni. Dekat sini ada beberapa blok bangunan dekat sini, dan tempat yang saya sekarang ni dekat sana dan dekat sini. Ada tempat yang dah pecah dan reput. Sebenarnya tempat ni memang bahaya. Sebab kemungkinan dia boleh runtuh
So sepanjang berada dekat sini, kena sentiasa waspada dan hati-hati. Macam ni lah suasana di sini. Dekat sana tu nak ke Inanam dan Menggatal. Tapi saya tak nak pergi sana sebab nanti saya digoda oleh mereka yang gatal. Rasa-rasa kalau saya dari sini, saya lompat pergi sana, seberang sana, boleh ke? Agak bahaya. Tapi sebenarnya boleh sebenarnya. Tapi untuk aksi-aksi maut dan aksi-aksi ngeri buat masa ni, kita cuba elakkan dulu. Sebab nanti mak saya marah. Kalau tengok balik sini bina bangunan ni, ataupun seakan-akan kelihatan seperti Highland Tower yang berada di Kuala Lumpur. Saya dah sampai di bahagian puncak, top of the building. Sekarang ada di tingkat 16. Nanti saya akan kira balik 16 ke 15 something macam tu. Itu kalau saya tengok yang bangunan sebelah sana. Yang sini pun saya tengok lebih kurang saja. Kalau tengok dekat hujung sana, yang tu last tempat kawasan ni, dan dekat sana tu dah perkampungan orang penduduk di sini. Dan dekat sebelah sana ada taman perumahan. Dan kalau dekat sebelah sini jalan raya, dan dekat bawah tu Masjid Aminuddin. Masjid Institut Aminuddin Baki, Sabah. Mungkin saya perlu fly drone saya dekat sini sekarang. Dekat sini ada lubang. Kena sentiasa hati-hati dan waspada. Kalau tergelincir, maut menanti. Kalau tengok di bagian sini ada telur. Rasanya ini telur burung.
Dekat sini ada lipan tadi saya nampak. Tuh lipan, boleh nampak. Nampak lipan. Dia lari dah. Boleh nampak tadi ada lipan Dia dah masuk ke dalam ni dah. Mana dia pergi? Okey, kita tepai kacau dia. Let's go. Angin tiup Kadang-kadang bila jam tiba-tiba angin datang macam ni, saya tak nafikan perasaan seram tu akan datang dengan tiba-tiba. Tapi InsyaAllah tak ada apa-apa. Let's go. Kewujudan makhluk ataupun yang dikatakan sebagai hantu sangat sinonim dengan masyarakat dahulu kala sehingga kini. Ramai yang mendakwa ada yang pernah melihat kewujudan makhluk ini ataupun yang dipanggil sebagai hantu oleh mereka. Bukanlah bermaksud menafikan kewujudan makhluk-makhluk itu. Sememangnya ianya sudah tertulis. Maka bertebaranlah syaitan dan iblis untuk menyesatkan umat manusia di seluruh alam, di gunung ganang, di lautan, di hutan belukar, di tempat yang telah lama ditinggalkan. Mereka ada di situ. Boleh dengar bunyi ambulans di seberang jalan sana tuh. Mungkin ada kemalangan tengah-tengah malam nih. Semoga semua yang terlibat tuh sentiasa dalam keadaan sehat walafiat dan baik-baik sajalah. Senyap, lihat, dengar. Senyap, lihat, dengar. Lihat, senyap, dengar. Tangga ni agak licin.
Saya akan pergi dekat bangunan ini sekarang. Saya akan naik sampai ke atas. Let's go. Di sini ada lamba-lamba, boleh nampak. Dan saya tak akan langgar benda ini, saya coba elakkan. Dan saya tak akan langgar dia. Boleh nampak laba-laba ni, dan saya akan coba elak dia. Saya nak pergi bangunan dekat depan tu. Saya nak pergi bangunan ni. Bila jam saya kata saya nak elak dia, tiba-tiba angin kuat macam ni, tengok. Tiba-tiba ada angin datang ni, saya boleh rasa. Tapi don't worry lah. Saya tak kata pun ada hantu ke apa, okey? Itu semua tu bergantung dengan keadaan. Dan ya. Jangan pelik dalam channel saya ni. Memang semua, tak ada yang paranormal, memang semua normal saja, okey? Tapi bukanlah benda-benda yang gaib tu tak wujud. Sememangnya saya sendiri pun memang mempercayai hal-hal mistik dan spiritual ni memang ada. Tapi ya, lebih kepada kisah benar lah. Senyap. Lihat. Dengar. Boleh tengok bulan dekat sana. Sebenarnya malam ni pun bulan terang ya. Sejujurnya tadi saya rasa macam ada angin yang tiup saya, itu saja. So akan ada angin ya. Bila jam saya suruh di bahagian sini, saya rasa ada angin yang datang dekat saya. Tapi kita kena bersangka baik, mungkin itu burung. Dia sayap dia kepak sayap dia. So angin tu saya kena lah. Kita tengok di bahagian sini pula, let's go. Betul-betul tempat ni rare ya. Semak Samun. Siang dah semak, malam lagi. Samilah suasana di malam hari. Let's go. Sekali lagi saya ingatkan, eksplorasi malam ni bukan bertujuan untuk mencari hantu. Dan untuk yang baru di channel ni, saya sama sekali tidak menggunakan ataupun mempertaruhkan ayat-ayat suci yang ada di dalam Al-Quran. Karena sememangnya itu semua tidak berapa patut dan tidak patut melihat dengan situasi dan keadaan, okey? Kita tengok dekat sini. Ada seakan file lah. Tengok file ni. Boleh tengok program kerayakan profesional pendidikan kebangsaan. Yang pastinya ini semua barang-barang rare ya. NPQEL, National Professional Qualification for Educational Leader. Macam biasa, macam yang saya katakan, sesiapa yang ada pernah belajar di sini ataupun ada kisah tentang tempat ni, bolehlah kongsi cerita dan pengalaman korang. Itu saya yang tiup dan bukanlah
hantu yang goyangkan. Sampai sini ya. Ini daun seakan sirih, tapi ini bukanlah sirih sebenarnya. Sekarang ini saya lebih kurang di tingkat 3 ataupun tingkat 4 lebih kurang. Saya akan terus naik ke atas. Kita akan melihat suasana malam di sini. Dan macam biasa sekarang ini pun lebih kurang pukul 12 lebih. Eksplorasi malam saya kebiasaannya saya akan lakukan selepas jam 12. Kecuali ada beberapa perubahan. Tapi setakat ni macam itulah, dan kebiasaannya saya bermalam dekat sesuatu tempat tu. Tapi untuk tempat ni saya just explore untuk siang dan malam. Sebab nanti mak saya marah. Let's go. Sarang burung jenama Marlboro. Marlboro, susah lah sebut Ini antara satu jenama-jenama yang legend. Marlboro, Marlboro. Susah nak sebut. Dekat sini ada apa nih? Kumpulan apa nih? Ini artis lama-lama lah. Brian Mark, Nick Shane, apa tu? Ini kumpulan Westlife. Yang ni pun sama lah kot. Brian Mark, lupa lah nama dia orang. Ini semua artis-artis legend They can only be one. Ini tak boleh buka, dia seakan laci tapi tak boleh buka. Sekarang ni saya ada di tingkat 4. Kalau boleh tengok footage yang saya tu, saya dekat sebelah bangunan ni Sebenarnya bangunan ni suatu ketika dahulu apa yang saya tengok, reka bentuk dia memang bersambung, tapi sekarang tu dah diorang pecahkan dekat tengah-tengah tu. So bangunan ni dia tak join, dia tak connect, okay? Dia berpisah. Boleh tengok footage yang tu dekat bahagian sini. Sekarang ni saya betul-betul ada dekat bahagian atas bangunan ni. Footage yang tu saya dekat sebelah sini. Setiap langkah kena hati-hati dekat atas ni, sebab silap langkah padah menanti. Ada sebahagian tempat ni yang dia macam ni, tiba-tiba ada lubang macam ni. Ini laluan lift. Mungkin saya perlu turun sekarang. Tali dipanjang macam ni, saya ingatkan ular Terkejut saya.
Sejujurnya saya katakan, sepanjang saya eksplorasi malam saya di sini dan siang tadi, alhamdulillah bagi saya tempat ini saya tak boleh rasakan apa-apa pun lah, macam biasa saja. Tapi sedia maklum, benar-benar gaib ataupun setan dan jin sememangnya suka bertandang di tempat-tempat ataupun di bangunan-bangunan yang telah lama ditinggalkan. Tetapi untuk eksplorasi saya ini berkaitan dengan kisah benar, sejujurnya saya katakan setakat ini saya rasa oke saja. Terima kasih.